Okey, boleh kita mula insya-Allah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita mulakan terlebih dahulu sesi pagi ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ij'alil Qur'anal 'azim rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatah ana al-lail wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna minhum wa minal ladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una qawla fayattabi'una ahsanah. Amin ya rabbal alamin. Baik, apa khabar semua tuan-tuan sekalian, sihat ke? Baik, sangat baik, amat baik. Oh yes. Alhamdulillah. Nampak tak sekata di situ. Okey, baik, alhamdulillah. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita masih lagi diberi kesempatan untuk kita bertemu di Mukmin Group, Di Mukmin Group di sini kan MG Kelang, panggil MG Kelang. Dan sewajarnya saya rasa tuan-tuan sekalian mungkin sudah memaknai makna itu sebab memilih untuk hadir di sini adalah salah satu cara untuk kita membenarkan ataupun memaknakan MG itu sendiri ataupun Mukmin Group. Sebab orang-orang yang beriman, kata Allah, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Orang-orang yang beriman ni antara kebiasaan mereka adalah mereka akan cuba cari ruang-ruang untuk diberikan peringatan. Maksudnya dia tak selesa dengan apa yang dia dah tahu, benda yang sudah dimaklumkan. Tapi dalam Quran menyebutkan orang-orang yang beriman dia akan sentiasa mendambakan tazkirah. Sebab itu dia akan sentiasa memohon kepada orang lain untuk fadzakir, berikan aku peringatan. Dan untuk orang-orang yang beriman, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sesungguhnya peringatan itu akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Lalu nak kata tuan-tuan sekalian, bila dikatakan peringatan, maksudnya orang beriman ini perlu dilengkapkan dalam diri banyaknya ilmu pengetahuan. So bila sebut peringatan, kan benda yang kita dah tahu ke belum tahu? Dah tahu. Benda yang dah tahu, sebab tu adanya tazkirah, peringatan. Peringatan ni benda yang kita biasa dah maklum dah benda tu, dah tahu dah benda tu tentang apa. Maksudnya gambaran daripada ayat ini, di samping kita bagi tahu kita datang kat sini tadi sebab kita nakkan tazkirah. Lalu kita lah orang-orang yang cuba nak jadi orang yang beriman tu tadi. Tapi subliminal message ataupun message tersembunyi dalam ayat ni adalah bila disebut fadzakir, berilah peringatan. Peringatan ini adalah merujuk kepada benda yang kita sudah tahu. Dalam erti kata lain, orang-orang yang beriman dia perlu occupy, dia perlu penuhkan dekat dada mereka dengan seberapa banyak mungkin knowledge. That's why tak boleh kita nak katakan kalau apa yang kita dah tahu ni dah enough, dah cukup. Be a learning person. Jadilah orang yang sentiasa nak belajar, not a learned person. Jadi orang yang rasa macam dah tahu semua, dah tak nak belajar lagi dah. So alhamdulillah kita boleh hadir pagi ni. Ucapkan syukur pada Allah sebab Allah pilih untuk kita hadir, dan Allah cuba nak jadikan kita ni orang yang beriman sebab kita mendambakan peringatan. Lalu tuan-puan sekalian, mudah-mudahan dengan kesyukuran ini, itulah asbab untuk menjadikan kita ni bertambah kefahaman, bertambah amal kebaikan kita, bertambah keberkatan dalam kehidupan kita. Kan? Perasan tak pernah saya cerita satu ketika dahulu tuan-puan sekalian? Sebab saya tengok ramai muka baru kat sini, first time jumpa pun ada. Satu ketika dahulu dekat sini saya pernah kongsikan tuan-puan sekalian dengan tuan-puan sekalian mengenai tafsir dan tadabbur surah Ad-Duha. Ingat lagi tak? Ingat lagi tak? Surah Ad-Duha. Apa punchline ataupun apa benda yang kita boleh katakan kata kunci untuk kita ingat tentang pengisian tadabbur surah Duha ni? Di samping anda mungkin membacanya pada solat sunat duha pagi tadi, kan? Kita baca surah Ad-Duha. Tapi apa benda poin paling penting Allah nak sampaikan dekat dalam surah Ad-Duha?
Allah tak pernah meninggalkan Rasulullah. Tapi ada tak peristiwa, peristiwa yang berlaku sebelum surah ini turun? Ingat lagi tak? Ya? Yes, betul, kena pulau, betul. Tetapi apa faktor pemulauan tu berlaku? Yes. Sebab ada dah orang mula meragui Nabi sebab tiba-tiba Nabi ni konsisten sampaikan wahyu tiap-tiap hari, duk sampaikan dekat orang lain. Tiba-tiba terhenti pula ni. Sebab digambarkan ada beberapa hari menurut tafsiran, beberapa hari Nabi tidak terima wahyu daripada Allah. Mudah kata wahyu tertahan seketika. So Nabi sendiri merasakan macam ada dua benda yang Nabi rasa. Nabi merasakan pertama, apa salah aku ni? Nabi sedih lah sebab Nabi rasa macam first kali dia rasa macam dia ada buat salah dengan Tuhan. Dia ada buat salah dengan Allah. Dan dia merasakan macam seolah-olah Allah sedang menghukum dia. Tak turun wahyu ni. Yang kedua, Nabi sudah mula merasakan Allah dah tak sayang dah dekat aku lagi ni. Mungkin disebab kesalahan yang aku buat ni, Allah tak sayang dah dekat aku. Beberapa hari wahyu tak turun tuan-puan sekalian pada Nabi Muhammad SAW. Lalu tuan-puan sekalian, surah Ad-Duha turun adalah untuk menjawab monolog dalaman Nabi itu tadi. Nabi bermonolog, tahu monolog kan? Bukannya apa benda? Monolog ni apa benda? Kita belajar dalam sastra, kita belajar BM dulu. Monolog dalaman, orang kata benda? Yes, apa benda? Kita punya bisikan dalaman. Dekat dalam tu berkata-kata, dia kata macam Allah tak sayang dia, apa salah yang aku dah buat ni. Lalu tuan-puan sekalian, surah ni turun untuk menjawab dilema tu ataupun monolog itu. Sebab itu ada beberapa ayat, 3 ke 4 ayat dalam surah ini adalah khusus menjawab monolog itu sendiri. Sebab tu anda akan baca wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan faaghna fa ammal yatima fala taqhar. Ayat itu adalah untuk menjawab monolog Nabi yang tadi itu. Sebab Nabi merasakan macam Allah dah tak sayang dah dekat aku. Anda boleh bayang tak apa relationship dengan kita pada hari ni? Nabi tak terima wahyu beberapa hari. Agak-agak sepatutnya Nabi kena rasa apa? Patutnya kalau Nabi tak terima wahyu, supposing Nabi kena rasa apa? Untuk anda jawab soalan ni, anda kena tahu macam mana situasi Nabi terima satu wahyu daripada Allah sebelum ni. Kan Nabi akan rasa berkeringat, cemas. Maksudnya bukanlah satu pengalaman yang happy-happy tau terima satu wahyu ni. Sebab amanah satu ayat ni sangat besar. Sangat besar. Lalu bila turun tuan-puan sekalian, Nabi tak akan rasa good feeling. Nabi cemas, berkeringat jantan keluar di dahinya. Bahkan sahabat pernah sekali duk berteleku. Tahu berteleku kan? Duk pernah sekali menghadap-menghadap dengan Nabi. Lutut dia dekat bawah lutut Nabi. Ayat turun waktu tu, sahabat merasakan badan Nabi tiba-tiba menjadi berat. Nak kata turun satu ayat punya berat tara tu. Maksudnya bila Allah tahan seketika wahyu, supposedly Nabi rasa apa? Patutnya lega. Macam kita kat U dulu tuan-puan sekalian, tiap-tiap hari dapat assignment kat sini apa benda? Nak kena kerja kes contoh. Apa benda istilah dia? Vital behavior. Benda yang diwajib buat lah. Wajib buat kan. So kena capai KPI, some KPI. Tiba-tiba Cik Aziz umumkan, contoh kata bos umumkan kata, tak apa minggu ni tak apa, kita bagi exempted semua sekali. Yang mungkin mustahil untuk berlaku lah. Tapi nak kata tuan-puan sekalian, tiba-tiba macam tu. Patutnya bila sebegitu rupa keadaan, patutnya lega. Assignment sebelum ni berturut-turut, cikgu ni kalau ustaz ni ataupun lecturer ni mesti assignment. Tiba-tiba lecturer tu kata tak ada assignment hari ni. Anda akan tertanya, anda akan rasa apa? Kita kat you dulu, tiba-tiba hari tu tak ada assignment. Lega lah. Seminggu tak ada assignment, 2 minggu tak ada assignment, kita mungkin lega semacam lah. Tapi tidak pada Nabi Muhammad SAW. Nabi ni wahyu terputus seketika ni, Nabi duk rasa macam Allah tak sayang, aku buat salah apa. Relationship dengan kita tuan-tuan sekalian, kita hari ni agak-agak, saya rasa dalam ni tak kot mukmin group lah ke kan? Kita hari ni agak-agak kalau kita tinggal Quran beberapa hari, macam ni situasi kita. Kita tak rasa berat pun macam Nabi terima wahyu. Tak berkeringat jantan pun keluar kat dahi kita bila kita terima baca Al-Quran, tak ada. Tak. Tapi kita macam mana pada hari ni tinggal Quran beberapa hari? Okey, baik, kembali pada cerita Nabi tu. Bila Allah tahan Nabi beberapa hari tu puan sekalian, wahyu tak terima, Nabi bermonolog. Lalu Allah jawab Nabi, boleh kau fikir macam ni ya Rasulullah? Kau boleh fikir yang aku tak sayang dekat kamu? Bukankah waktu kamu tengah sesak dengan amalan jahiliah dekat tempat kamu ni sebelum sebagai Rasul kan Nabi kan tak boleh terima. Nabi rasa macam tak kena, dia tak boleh hidup dengan situasi jahiliah pada waktu tu.
berzina, minum arak. Nabi tak rasa macam amalan tu tak kena dengan jiwa dia. Lalu siapa yang bagi hidayah dekat Nabi untuk panjat Gua Hira, bertahanut dekat situ? Tahu bertahanut kan? Tahanut ni apa tahanut? Mengasingkan diri. Mengasingkan diri. Ataupun bahasa lainnya berkhaluat lah. Anda dengar khaluat ni kan macam teruk sangat kan? Tapi Nabi pernah berkhaluat dah dekat Gua Hira. Khaluat ni maksudnya mengasingkan diri, bersendirian dekat situ. Lalu tuan-puan sekalian, siapa yang bagi petunjuk kat Nabi pergi panjat Gua Hira tu? Siapa yang bagi petunjuk kat Nabi? Nabi tengah sesak dada dengan amalan jahiliah dekat depan mata. Siapa yang bagi petunjuk kat Nabi panjat Gua Hira? Dan siapa yang memberikan amanah kerasulan pada Nabi dekat Gua Hira tu? Siapa yang bagi? Allah yang bagi. So kau boleh kata aku tak sayang Rasulullah kat kamu, sedangkan aku yang bagi petunjuk kat kamu panjat Gua Hira dan lantik kamu sebagai Rasul. Satu. Dua, Allah bagi tahu fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Saat kamu tidak berharta wahai Muhammad, siapakah yang telah memberikan kamu kecukupan dalam harta benda dengan mengahwinkan kamu dengan Khadijah binti Khuwailid? Siapa yang bagi benda tu wahai Muhammad? Bukankah aku? Kau boleh fikir aku tak sayang kat kamu wahai Muhammad? Dua, Allah bagi tahu. Ketiga, Allah bagi tahu wa wajadaka a'ilan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar. Saat kamu yatim, kamu tak ada mak dan ayah wahai Muhammad, siapa jaga kamu sampai besar tara ni? Siapa jaga kamu? Kau boleh fikir aku tak sayang dekat kamu ni. Dan apakah ayat terakhir surah Duha? So baca kat saya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Allah suruh apa ni? Allah suruh bila dapat nikmat dari Tuhan kamu, fahaddith, sebutkan kesyukuran. Sebutkan kesyukuran. Apa yang Allah nak ajar Nabi pada surah ni? Dengan ada satu peristiwa sebelum tu, penahanan wahyu seketika. Lalu surah ini menjawab monolog Nabi, dan penutup surah ini adalah bercerita tentang sebutkan kesyukuran bila dapat nikmat. Apa Allah ajar kat sini? Sebab bila terhenti wahyu, nikmat berterusan tak pada waktu itu? Seolah-olah nikmat terhenti. Betul tak? So bila Allah menghentikan seketika nikmat, dalam keadaan setengah manusia memerlukan macam nak lagi nikmat tu. Tapi bila Allah hentikan seketika, tolong ubah paradigma pemikiran kita tuan-puan sekalian. Ianya bukanlah bentuk hukuman pada manusia itu. Kadang-kadang inilah cara Allah bagi kita pelajaran. Allah ajar kita tekan button pause untuk apa tau? Allah nak ajar kita untuk apa? Bila sekejap kan kita dibentikan sekejap tu, seketika nikmat tu, Allah ajar kita untuk tekan button pause, untuk belajar bersyukur terlebih dahulu dengan benda-benda yang pernah Allah bagi sebelum ni. Anda perasan tak? Cerita pasal Nabi dekat Gua Hira tu, benda tu berlaku masa silam dia. Cerita pasal apa benda tadi? Waktu dia tidak berharta, berkahwin dengan Khadijah, masa silam dia. Cerita waktu dia yatim pun masa silam dia. Dan kenapa Allah ambil masa silam Nabi dan dikaitkan dengan situasi masa kini? Sebab barangkali nikmat tidak bertambah kat kita. Apa puncanya? Sebab kita kurang syukur pada Tuhan. Sebab itu Allah bagi kita tekan button pause tu. Tengok balik masa silam kita. Dah bersyukur belum dengan nikmat yang Allah bagi sebelum ni? Kalau belum, bersyukurlah. Sebab itu, anda perasan tak kenapa asatizah kita hari ni? Atau anda tahu kan asatizah ni apa maksud dia? Ustaz-ustaz, jamak bagi ustaz, asatizah. Kan? Asatizah kita hari ni, kenapa ceramah-ceramah dia akan start dengan apa benda? Alhamdulillah. Khutbah Jumaat lepas ni, lepas azan kedua, apa imam khatib dia akan mulakan dengan apa benda? Bukan Alhamdulillah. Tidak dah masa tu. Yelah, biasa Alhamdulillah. Tetapi dia ada skrip yang sama, standardized. Innal hamdalillah. Betul tak? Dia akan pause kat situ. Innal hamdalillah, innal hamdalillah. Betul tak? Ada seruan kesyukuran dekat situ. Perasan tak? Rupa-rupanya ustaz-ustaz kita hari ni mulakan dengan syukur bukan selesai saja. Sebab bila kita nak belajar ilmu ataupun kesan pada ilmu yang akan masuk dalam hati itu bukan ditentukan oleh ustaz kat depan, tapi Allah. So Allah yang akan tentukan kefahaman bertambah ataupun tidak, kita punya iman bertambah ataupun tidak. Maka sebab itulah dimulakan dengan kesyukuran. Asbab apa tau? Asbab untuk ditambahkan kepada kita kefahaman, asbab untuk ditambahkan kepada kita iman. Itu paling penting. Okay? Sebab itu jangan neglect, jangan pernah kita rasa macam ini skrip ustaz baca kat depan je kot. Ini skrip je kot, kan? Saya tengok kan Cik Aziz buat live kan dekat dalam sesi pagi-pagi hari kan. Kan? Macam bersyukur kita pada Tuhan. Nampak tak? Saya nampak Cik Aziz akan mulakan untuk ajak orang bersyukur.
Itu bukan sekadar skrip. Tapi ini adalah a very crucial thing yang kita kena settle untuk kita nak berbicara tentang future. Berbicara tentang masa depan. Hari ini Allah ajar kita untuk melihat past yang mungkin untuk kita yang mungkin belum kita bersyukur lagi pun. Belajar untuk kita settle benda-benda yang kita tak settle lagi. Anda boleh dapat keyword kat sini. Kadang-kadang kita too busy untuk settle benda-benda masa depan, tapi benda yang kita dah pernah buat banyak lagi tak settle. Benda-benda yang kita dah diberi pun banyak tak settle lagi. So mungkin itu cara Allah mengajar kita untuk look down, look at the back, untuk kita settle down benda yang belum settle lagi. Mungkin itulah faktor tertahannya banyak nikmat-nikmat kepada kita. Bila sebut nikmat, jangan nampak duit je. Bila sebut nikmat, jangan nampak duit. Mungkin kefahaman kepada Quran pun nikmat tak nikmat? Tuan-tuan sekalian, nikmat tak kefahaman pada Quran? Nikmat. Apa lagi? Dapat sihat tubuh badan, nikmat tak nikmat? Nikmat. So itu juga adalah benda yang sangat penting untuk kita revisit balik, untuk kita review balik kehidupan kita. Baik tuan-tuan sekalian, berkebetulan hari ini kita nak berbicara tentang topik Ibadur Rahman. Yang saya tengok balik ni, bila saya duduk tepi tadi, kebetulan aircon sejuk terdirect kepada saya. Saya duduk study kan, study sekejap. Saya kata macam tak sempat habis hari ni semuanya. Sebab sekurang-kurangnya kita akan berbicara mengenai 10 ke 12 karakter Ibadur Rahman. Bahkan Quran Hour tahun ini pun dia punya temanya adalah Ibadur Rahman. Kan Malaysia World Quran Hour kan, temanya Ibadur Rahman. Mungkin anda pernah dengar, ustaz bukan ada 10 ke? Dia bergantung macam mana anda pecahkan karakter tu. Dia mungkin boleh jadi 12, boleh jadi 10, boleh jadi 8. Bagi saya semua tu betul. Dia bergantung macam mana anda kelaskan ciri-ciri dan peribadi tu. Kalau anda gabungkan banyak, mungkin jadi 8. Kalau anda pecah satu, mungkin jadi 12. So tidak ada khilaf pun kat sini. Dia bergantung macam mana anda pecahkan peribadi tu. Baik. So kita nak berbicara mengenai Ibadur Rahman. Ada marker pen? Ada. Baik, tuan-puan sekalian. Yang ni dia tak boleh follow kamera sendiri lah. Kesian Cik Aziz kita ni nak kena follow. Dia cover wide angle tu wide angle. Okey, baik. Tuan-puan sekalian, kalau anda perasan, satu, sebelum kita pergi bincang lanjut apa karakter, apa peribadi, boleh saya masuk topik terus Sebab masa kita tak banyak. Saya target sebelah 40 paling lewat kita habis. Sebab nak berkejar solat Jumaat kan. Okey, baik. First kali, sebelum kita berbicara mengenai karakter, kita kena tahu dulu tentang gelaran ini. Gelaran ini, maksudnya dia bukanlah satu, okey, kita nampak gelaran dia macam tu, kita neglect. Oh, apa gist, apa mutiara di sebalik gelaran ini. Baik, saya nak tanya tuan-tuan sekalian, biasa dengar tak perkataan ni? Biasa dengar tak? Biasa dengar tak? Biasa dengar tak perkataan ini? Al-Muttaqin, betul tak? Ni Ulul Albab, pernah dengar kan? So dalam Quran ada banyak gelaran-gelaran yang Allah berikan kepada manusia. Adanya Ulul Albab, adanya Al-Mu'minun, adanya Al-Muttaqin, adanya Al-Muslimun. Dan Ibadur Rahman ni juga adalah, orang kata apa benda? Satu type dengan seperti mana Allah bagi gelar pada Ulul Albab, Al-Mu'minun, Al-Muttaqin dan sebagainya. Dia adalah satu karakter ataupun satu gelaran khusus Allah berikan dalam Al-Quran. Baik. Mufrad ataupun singular bagi perkataan ibad adalah abd. Ini perkataan singular dia. Abd maksudnya hamba. Ibad maksudnya hamba-hamba. Tapi dengan penggunaan ibad ni ada perbahasan yang sangat cantik dikupas oleh ulama tafsir kita. Sepatutnya perkataan abd yang singular ini kalau dijamakkan, dia boleh jadi dalam keadaan dua bentuk. Pertama, dia boleh jadi dalam keadaan abid. Abid itu juga adalah jamak bagi abd. Yang ni satu hamba, yang ni banyak hamba. Tapi kenapa untuk dalam surah Furqan ni Allah tak guna yang abid ni? Kalau ikutkan jamak standard, plural yang standard bagi abd adalah abid. Tapi kenapa untuk bahaskan tentang Ibadur Rahman ni Allah bawa benda yang lain daripada biasa diguna? Allah bawa satu lagi jamak yang lain, iaitu ibad. Baik, nak tengok tak perbezaan dua kalimah ini dalam Al-Quran diguna oleh Allah? Baik, first kali, ada Quran tak masing-masing? So cuba next time kalau ada datang kelas tadabbur ni, bawa Quran sekali. Saya rasa tak bawa pun
Phone ada kan. So baik, so buka surah Qaf. Surah ke berapa? Sekejap, saya pun tak ingat surah berapa tu. Okey, surah Qaf. Sekejap surah ke berapa tu? 50. Sekejap. Okey, surah Qaf ayat ke-29. Surah Qaf ayat ke-29. Surah Qaf adalah surah yang ke berapa tadi? 50. So cari surah ke-50, surah Qaf ayat yang ke-29. So sekarang kita nak tengok isti'mal ataupun penggunaan kalimah yang saya bawa ini dekat dalam Quran. So maksudnya bukanlah saya cerita atas angin. Rupa-rupanya plural bagi ab tadi, iaitu abid dan ibad, kedua-duanya digunakan oleh Allah dalam Quran. Tapi kita nak tengok beza bila Allah akan guna abid, bila Allah akan guna ibad. Okey, baik. First kali surah Qaf. Baik. Dah jumpa semuanya? Surah Qaf ayat 29. Allah menyebutkan dalam ayat tu, boleh baca sama-sama tak dengan saya? So kita ambil berkat baca Quran kan, bergema dekat Mu'min Group ni, mudah-mudahan bacaan Quran tu ada keberkatannya. Baik. Kita baca isti'azah ramai-ramai dan kita baca sama-sama, boleh? So bukan saya baca anda follow, no, kita baca tu sama-sama, boleh? Okey, baik. Start dengan isti'azah. Tahu isti'azah kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okey, baik sekali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bidhallamin lil 'abid. Baik, dalam ayat tu Allah menyebutkan keputusanku itu tidak dapat diubah atau ditukar ganti, dan aku tidak sekali-kali berlaku zalim kepada hamba-hambaku. So dalam ayat ni tuan-puan sekalian, kalau kita tengok bila Allah guna abid, plural yang sebutannya abid, abid ini merujuk kepada, bila Allah jamakkan plural kan, abid ini merujuk kepada hamba secara umum. Hamba secara umum. Maksudnya bila saya sebut umum, bila sebut hamba, sama ada dia beriman ke, tak beriman ke, dia ini banyak buat pahala ke, banyak buat dosa ke, Allah kata dia sendiri tidak akan pernah berlaku zalim pada semua hamba-hambanya. Tak kira dia beriman ke tak beriman, tak kira bertakwa ke tak bertakwa. Dia secara umum Allah kata semua hamba-hamba aku ni aku tak pernah zalim pada dia. Termasuk orang kafir lah. Termasuk orang kafir. Semua sekali. So penggunaan abid dalam Al-Quran merujuk kepada hamba secara umum, tak mengira status dalam agama. Dia beriman ke tak beriman ke tak kira status. Hamba secara umum. Itu adalah abid. Lalu ibad, tuan-puan sekalian, kalau anda perhatikan penggunaannya dalam Quran, khususnya surah Furqan ayat ke-63. Nak buka surah Furqan ayat ke-63. Okey, bantu saya, surah Furqan surah ke berapa? 25. Okey, surah Al-Furqan ayat ke-25. Berbeza dengan surah Al-Furqan, kalau tadi Allah guna abid untuk menggambarkan hamba Allah secara umum, tapi bila Allah guna ibad, kita akan tengok macam mana Allah display ibad. Dalam ayat 63 Allah sebut wa ibadur rahman allazina yamshuna 'alal ardi hauna. So apa yang anda faham? Bila Allah guna ibad, Allah rujuk macam mana? Allah guna untuk siapa? Kalau tadi ni umum, kalau yang ni spesifik ataupun kita panggil sebagai khusus ha? Dan khusus untuk siapa? Khusus untuk orang beriman je. So nampak tak dengan penggunaan kalimah yang berbeza, Allah membezakan siapa hamba dia tu. Hamba-hamba yang ramai tadi tu, yang umum, Allah guna abid. Tapi hamba-hamba Allah yang spesifik, khusus, yang baik-baik beriman ni, Allah sebut dalam sebutan apa? Ibad. So first thing first, kita dah belajar dah. Oh, ibad ni sendiri, belum masuk Ar-Rahman lagi ni. Ibad ini sendiri adalah satu word yang sangat khusus dan sangat istimewa. Maksudnya, bila kita minta pada Allah, ya Allah golongkan aku dalam golongan-golongan ibad, itu pun dah cukup special already. Faham? Belum ibadur rahman lagi ni. Kita minta pada Allah golongkan kami dalam golongan ibad pun dah cukup special. Lagi special kalau kita menjadi ibadur rahman. Baik, itu nombor satu. Saya nak jelaskan mengenai perbezaan kenapa Allah guna ibad dan kenapa tidak Allah guna abidur rahman. Itu nombor satu. Yang kedua, tuan-puan sekalian, anda perasan tak nama Allah diletakkan sebelah daripada ibad tu tadi, iaitu Ar-Rahman. Apa nama Allah digunakan kat sini? Ar-Rahman. Baik, nama Allah yang anda tahu sekurang-kurangnya ada berapa?
Anda perasan tak saya sebut sekurang-kurangnya? Sekurang-kurangnya 99 lah kan. Yang kita ketahui ya tuan-puan sekalian, kita tak bolehlah kata confident 99 je nama Allah. Pasti Allah mempunyai lebih, tetapi dengan pengetahuan manusia yang kita boleh capai dan kita boleh tahu, sekurang-kurangnya Allah mempunyai 99 nama yang dipanggil sebagai Asma Allah Al-Husna itu kan. Mustahil Allah punya kebaikan sekadar 99, betul tak? Pastinya lebih. Yang kita dapat ketahui dengan ilmu kita yang terbatas dan cetek, kita boleh katakan ada 99. Baik, persoalan kat sini adalah kenapa dalam banyak-banyak nama Allah yang kita ketahui itu, kenapa mesti dipilih Ar-Rahman dekat sini? Allah sayang mungkin barangkali. Kalau macam tu, kenapa tak bawa Ibadur Rahim ke? Kenapa tidak bawa Ibadul Hakim ke? Ibadul Aziz ke sebagai contoh? Ibadul apa lagi yang anda tahu nama Allah? Ibadul Muhaimin ke? Lagi? Ibadul Jabbar, Ibadul Mutakabbir. Kenapa mesti bawa Ibadur Rahman? Redha. Lagi? Why mesti Ar-Rahman? Tadi yang puan sebut tadi tu betul dah, sebab membuktikan sayang tu. Okey, baik. Persoalan untuk dijawab adalah kita kena review satu hadis Nabi. Nabi menyebutkan dia sendiri, Nabi tak cerita pasal hamba-hamba lain, bukan umat-umat dia. Dia sendiri masuk dalam syurga sebab apa Nabi sebut? Sebab dia ni maksum ke sebab dia banyak amalan? Kan Nabi sebut kenapa dia masuk syurga? No, dia masuk syurga. Nabi sendiri yang paling mulia mengatakan, aku masuk syurga bukan sebab amalan, tapi aku masuk syurga sebab rahmat Allah pada aku. Sebab Allah telah lantik aku sebagai Rasulullah, kekasih dia. So kasih ni kaitan dengan apa? Rahmat. So aku masuk syurga sebab kasih sayang dia pada aku. Sebab tu aku masuk syurga. Lalu tuan-puan sekalian, kenapa hamba ni special dan diletakkan Ar-Rahman selepas itu? Sebab Allah nak bagi tahu siapa yang tergolong dalam golongan Ibadur Rahman, tempat dia tak lain dan tak bukan kat mana? Syurga. So nak jadi hamba ni ada karakter-karakter dia. Nak tak tuan-puan sekalian, pada kelas baru ni kita bincang pasal merdeka daripada masuk api neraka. Ingat lagi? Kan? Nak tak Allah bagi jaminan dengan berbekalkan karakter-karakter ini, kalau kita mampu amalkan, kita dapat jaminan tergolong kita dalam syurga. Sebab kita mendapat satu title Ibadur Rahman. Tapi first thing first, letak dalam mindset kepala kita, Ustaz, maksudnya saya kena jadi perfect in all ways ha? Dalam semua keadaan macam kena jadi perfect lah. Sebab kalau saya kata ni 12 peribadi, 12 perkara baik yang tuan-puan semua kena buat. Agak-agak macam mana? Boleh buat? Cubalah kot Tapi perkara pertama saya nak anda kena letak dalam kepala anda bila nak bincang topik ni, anda jangan nampak untuk masuk syurga kena jadi perfect in all way. No. Tidaklah bermaksud dengan dibentangkan 12 peribadi ini, oh saya dapat buat satu je Ustaz daripada 12. Oh saya dah tak ada harapan ni Ustaz nak merdeka daripada neraka. Saya syurga tak tahulah saya dengan saya ni boleh dapat ke tidak. Dia bukan macam tu. Sebab nanti anda sendiri akan terkejut cara Allah present mengenai peribadi ini. Allah bagi tahu rupa-rupanya Ibadur Rahman ni adalah orang-orang yang pernah buat dosa pun sebelum ni. Bahkan bukan dosa-dosa kecil. Bahkan Allah sebut dalam ayat ni sendiri tuan-puan sekalian, nanti kita akan jumpa, Allah kata Ibadur Rahman ni juga adalah orang-orang yang pernah buat dosa yang besar-besar betul. Bukan besar-besar biasa. Contoh. Kalau anda zoom in sekejap pada ayat yang ke-68, Allah ada letak 3 dosa besar yang kalau anda sendiri pun anda tak tergamak nak buat dosa tu.